Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'matika kaifa mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya qawiyya matini fi syarri zalimin. Allahumma 'afina min kulli bala'in wa 'adzabil akhirah wa min syarri dunya wa syarril akhirah. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, muka surat 185. Baik, saya recap the last 2 weeks. Sebelum ni kita belajar sifat melihat. Allah Maha melihat. Beza antara Allah dengan manusia apa, manusia dengan alat, dan bila kata Allah melihat dengan apa, Allah melihat dengan sifat melihat. Right. So dalil pun telah dibacakan, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ada dalam ayat, kalau anda baca dalam surah Taha, if I'm mistaken, itu pertempuran antara Nabi Musa alaihi salam dan juga Fir'aun la'natullah alaih. Kenapa orang sebut laknat? Laknat lawan kepada rahmat. Dia jauh daripada rahmat Allah, itu maksud dia mal'unun ataupun dilaknat. Apabila Nabi Musa AS telah diarahkan oleh Allah SWT untuk pergi berjumpa kepada Fir'aun, untuk menerangkan syariat, untuk menerangkan kebenaran, wahyu dan sebagainya. Idhaba ila Fir'aun. Meaning that Musa and Harun. Takdirnya begitu, rujuk kitab tafsir. Pergi jumpa Fir'aun. Apa yang diadukan oleh Nabi Musa AS dalam kisah itu? Takut nanti kalau saya pergi jumpa, tersalit, mereka akan melakukan perkara yang lebih teruk. Sebab ni nak jumpa pemerintah yang zalim ni. Asal orang takut pada pemerintah? Sebab ada kuasa. Betul? Kalau dah tak ada kuasa, takut? Tak takut. Okay? Jadi ketika itu Fir'aun punya kuasa. Ini manusia yang mengaku Tuhan ni, Fir'aun. Jadi kalau saya pergi, saya teruk lagi nanti kena macam mana? Sebab itu Allah firman, jangan takut. Innani ma'akumah. Aku bersama kamu berdua. Okay? Asma'u wa ara. This is my point. Hujah ataupun dalil bahawa Allah itu mendengar dan melihat. Maka dia berjumpa dengan Fir'aun dengan perkataan yang lain, perkataan yang lembut, bukan nak marah-marah, bukan nak debat, sikit-sikit debat, sikit-sikit debat, sikit-sikit debat. Orang suka debat ni kasar hati, hati boleh kasar. Ya? Ada masalah kita kena berdebat, tapi bukan maknanya debat dengan bahasa-bahasa yang kasar dan sebagainya. We are looking at the points. Okay? Jadi bila Musa AS dengan perkataan diarahkan, perkataan yang lembut. Kenapa lembut? Maka ulama tafsir di situ bilang kerana pernah dulu Nabi Musa AS pernah dididik di dalam istana Fir'aun. Itu juga menjadi dalil supaya menghormati kepada orang yang lebih tua. Dia konsep dia, yang muda hormat tua, yang tua sayang yang muda. Konsep dia begitu. Baru jadi. Kalau yang muda hormat yang tua tak sayang yang muda, dia tak jadi. Dia akan konflik. Okay, konsep dia begitu. Jadi jangan takut pergi, aku mendengar dan melihat. Itu poin dia. Dan dalam tafsir itu disebut inilah dalil, antara dalil yang mengatakan Allah melihat kepada segala apa, dan Allah melihat segala yang mawjudat, segala apa yang tidak ada tersembunyi. Okey? Itu dalil lah saya nak cerita. Kalau orang tanya dalil Allah Maha melihat, pergi cek balik rujuk tafsir, no translation. Itu berulang kali saya cakap, awak tak akan faham Al-Quran kalau semata-mata dengan terjemahan. Semata-mata dengan terjemahan, beli Quran terjemahan, tengok belah tepi tu. Quran mahal-mahal, oh ini ada asbabun nuzul, ini ada hadisnya, bla bla.
tidak menjadikan anda seorang yang alim selagi tidak berguru dan belajar ilmu tafsir. Tafsir ni apa? Tafsir ni elaboration, syarah, menghuraikan. Kita bukan nak hurai novel, kalam Allah. Nak faham perkataan Allah mestilah tahu bahasa tu. Itu prasyarat. Itu prasyarat. Nak faham Al-Quran mesti tahu bahasa Quran tu. Itu bahasa Arab. Bukan dari segi makna saja. Dari segi sintak, dari segi saraf dia, dari segi nahu dia, dari segi tata bahasa dia, kenapa begini, vocabulary usage, penggunaan perbendaharaan kata yang berbeza dan seumpamanya. Sebab itu kita tak mampu, orang awam tak mampu, selagi tak tahu bahasa Arab, memang tak mampu nak faham. Akhirnya kita bergantung kepada ulama-ulama yang mentafsirkan Al-Quran. So the simplest exegesis itu adalah tafsir Al-Jalalain yang biasa orang awam akan, itu simple. Tafsir Jalalain, dan sekarang pun ada diterjemahkan. Baik. So now kita talk about what kita bercakap tentang apa? We're talking about kalam. Sifat seterusnya adalah kalam. Kalam ini berkata-kata, kolam dengan qaf itu pen. Apakah pengertian sifat kalam? Cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya. Right. Cara mengetahui dan beriman. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa orang mukallaf balik akil sampai keseluruhan, tidak buta dan bekak. Dia mesti tahu, wajib dia tahu. Dan berkeyakinan 100% iktikad bahawa wajib, yakni pasti. This one is wajib untuk akidah. Wajib untuk akidah berarti apa? Pasti ada. Wajib untuk syarak berarti apa? Buat. Boleh tak buat dosa. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan perkata dan mustahil atasnya bersifat dengan bisu. Okay. Topik ni nak kena faham elok-elok, tapi ni first class kan. Okay. Siapa Nabi yang digelar Kalimullah? It's not kalimutu, Kalimullah. Nabi yang pernah berbicara dengan Allah SWT. Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah. Apa beza Sadiq dengan Zamil dengan Khalil? Khalil ni lagi dekat dan rapat, orang terpercaya, the trusted man. Rapat sangat Khalil. Okay. Baik. Umar mengetahui bahawa Nabi Musa AS itu bermunajat di Bukit Tursina yang terletak di Mesir. Dia mengatakan 40 hari and so on. So sepeninggalan dia menaiki gunung itu, dia berpesan kepada saudaranya. Okey, masih lagi kerabat dia iaitu Nabi Harun AS, jaga umat Israel ni. Jangan sampai ada orang kufur balik. So now Nabi Musa AS pergi bermunajat. Aisyah dia berbicara dengan Allah. Okey, ada satu isu. Kalau dia berbicara dengan Allah, macam mana dia bercakap-cakap? Selalu orang awam akan berfikir begitu. Sebab itu kena belajar akidah. Kalau dia berada di Gunung Tursina dan dia berkata-kata, itu sabit dan qat'i, memang dia berkata-kata dengan Allah. Adakah Allah datang ataupun ada di Bukit Tursina dan bersama Nabi Musa berdialog? Nanti orang kata begitu. Berarti Allah di Bukit Tursina. Maka orang akan terperangkap dengan pemahaman sedemikian. Tidak. Kalau Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak bertempat, habis. Kalaulah Allah itu di Bukit Tursina, tempoh hari anda mengatakan Allah di Arash. Tempoh hari anda mengatakan hadis Jariyah Sahih Muslim itu yang disyarahkan, walaupun seharusnya ada compare dengan dalam Syarah Zarqani dalam Muwatta jilid keempat dalam bab membebaskan hamba. Hadis yang goncang matanya, hadis Jariyah. Kemudian anda berdalilkan bahawa Allah di langit pula. Semikot fahaman ini dia mengatakan Allah di atas Arash, ayat Toha, kan Allah dah cakap ni, takkan kau tak percaya. Sebenarnya anda sedang masuk kepada lingkungan perbahasan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Apa itu tafwid, takwil ijmali, takwil tafsili, untuk memahami kalam Allah tu tadi. Ibn Taymiyah mengatakan bahawa az-zahir adalah al-murad.
Zahir perkataan ayat mutasyabihat adalah yang dikehendaki. Ahlussunnah wal Jamaah, majoriti ulama tidak mengatakan begitu. Mutasyabihat yang samar artinya, mengapa samar? In another verse Allah said, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak sama dengan apa pun. Walaysa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Wala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu letak contoh-contoh nak sama-samakan Allah ni dengan benda yang lain. Okey, hadza muhkamat. Specific meaning, terang lagi bersuluh, tak ada lagi ambiguity, tidak lagi kesamaran. Dia kata dia tak sama dengan tak samalah. Sama ada syabih, nadhir wala mathil. Sikit pun tak boleh samakan. Saya nak samakan Allah dengan kuku saya sebab kuku saya kecil je. Tak apalah, sikit aja pun tak boleh. Ya. Jadi bila ada satu ayat mengatakan begitu, kenapa ayat ni mengatakan pada fahaman mereka Allah duduk di atas arasy bersemayam? Ada konflik tak? Hunaka ta'arud. There is konflik. Jadi macam mana nak faham benda ni? Ayat mutasyabihat kena tunduk kepada ayat muhkamat. Sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan dia bersemayam duduk di atas arasy. Cuba tengok translation dalam kebanyakan terjemahan Al-Quran, banyak yang menterjemahkan sebagai bersemayam. Bersemayam dalam kamus Dewan cetakan 2023 berarti apa? Duduk. You better check kamus Dewan. Allah tidak duduk. Apa perlunya Allah duduk? Apa perlunya Allah berhajat kepada makhluk? Qiyamuhu binafsih. Al-Hayyul Qayyum, berdiri dengan sendirinya. He needs nothing because he's God. Kalau dia perlukan sesuatu berarti dia lemah. As simple as that. Jadi ayat itu mengikut ulama salafus salih. At-tafwid wa zahir laysa bil murad. Zahir perkataan itu bukanlah yang dikehendaki. You cannot give the meaning of that particular verse with your own meaning in your own language. Tak boleh bagi makna. Tafwid serah kepada Allah. Allah beristiwa di atas arasy. Istiwa itu apa bang? Entah, hanya Allah tahu. Wa ma ya'lamu ta'libahu illallah, ta'wilahu illallah. Itu baru surrender makna dia. Jangan bubuh makna baru surrender ke Allah. Serah, surrender ni serah. Kamu dah letak makna perkataan tu baru serah kepada Allah, ini makna dia. Sedangkan yang mengetahui hanya Allah. Wa rasikhuna fil ilmi. Itu khilaf kerana tempat wakaf bacaan. Okey. Tak boleh letak makna. Yang tahu hanya Allah. Tak tahu entah. Itu. Jadi sebab itu tertolak. Jadi kalau disebut tadi kerana sifat duduk itu sifat makhluk, bergerak itu sifat makhluk. Sebab itu di awal-awal pelajaran kita sifat jirim dan makhluk kita kena tahu. Hakikat makhluk adalah jirim. Dalam ilmu makulat, we consist of atom. Sebenarnya tidak tepat atom, more or less, lebih kurang begitu. Jirim sesuatu yang mengambil ruang. Jika jauhar fardi terbentuk daripada 2 and more than 2, it is called jisim. Jisim apa? Jisim, mass, form and matters, hayuli wa surah and bla bla bla. Jisim dalam takrif akidah sesuatu yang boleh dibelah bagi. Boleh kerat, boleh potong. Betul? Manusia jisim atau tidak? Jisim. Manusia boleh dikerat? Boleh? Siapa yang pernah mengerat orang? Siapa? Mona Pendi. Boleh tanya dia? Tak percaya. Cuma itu boleh dikerat. Teori kelima macam tu. Jadi kita jirim. Jadi kalau jirim sifat dia al-ijtima', dia boleh berhimpun, wal iftiraq, dia boleh berpisah, dia boleh al-harakah, dia boleh bergerak, dia boleh lagi as-sukun, dia boleh dalam keadaan pegun. 4 sifat ni. Apa dalil? Mana hadis? Dalil tu kenalah belajar apa maksud dalil, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu. Itu dalil syarak. Ada semut, dalil kepada adanya gula. Semut pun dalil. Kena faham mantik pula. Itu dalil syarak, ialah hadis dan sebagainya. Okey? Jadi apakah sebenarnya dalil awak kata bahawa makhluk ini bergerak dan juga pegun? Itu diam tu. Sekarang bergeraklah. Nanti lama-lama dah sejuk dia pegun.
Begitu. Maka makhluk bergerak dan makhluk juga boleh senyap, makhluk boleh menyatu dan juga boleh berpisah. Itu jirim. Jadi bila faham benda tu, kita tak boleh kata bergerak, kita kata bergerak adalah sifat makhluk. Sebab itu kalau tak nak surrender makna tu ada Allah, banyak kitab, Najmul Muhtali, Rajmul Al-Mu'tadi, banyak kitab-kitab yang kita apa takwil dia. Kaedah kedua, kalau nak tahu ditakwilkan safrul ladzi an ma'na zahir bidalilin. Sebab itu kena belajar dalam bahasa Arab itu banyak penggunaan perumpamaan, al-isti'arah al-tamsiliyah. Anda mengakui bukan bahawa Al-Quran adalah suatu mukjizat yang tinggi dengan gaya bahasa. Ada beberapa ayat yang harus dilihat secara kebahasaan. Kerana matlamatnya itu, audiennya, khalayaknya itu adalah orang Arab yang punya kemahiran dan tinggi nilai kesusastraannya. Itu disebut majaz. Kalau kita melihat kepada, betul-betul kita melihat bahawa secara literal, secara zahir, wala tabsut yadaka maghlulah, jangan kau ada satu ayat, jangan kau belenggu tangan kamu dan jangan kamu lepaskan seluas-luasnya. Apa maksud itu? Bukan tangan, janganlah kedekut sangat dan jangan pemurah sangat sampai dapur sendiri tak berasap. Itu ayat bahasa majaz. Okey, jadi nak kena faham dari sudut bahasa. Jadi kalau dah kita tahu dalilun bil musyahadah, the evidence by observation, dengan pemerhatian, makhluk itu kan bergerak. Jadi Allah bergerak ataupun tidak? Tidak, kerana tadi Allah tidak sama dengan apapun. Jadi dalam menafsiri, ulama mentakwil hadis yang turunnya Allah, nuzulullah, turunnya Allah ke langit dunia pada 1/3 malam. Fahamannya mengatakan Allah itu di langit, Allah di atas, Allah di Al-Ijtima' Al-Juyush dan sebagainya, kitab-kitab Ibn Qayyim. Okey, mengatakan di arah dan seumpamanya. Maka dia mengatakan bahawa Allah itu sendiri zat Allah yang turun naik 1/3 malam. Harus ditakwil yang turun adalah rahmat ataupun malaikat rahmat. Kerana pergerakan, Anda telah setuju bahawa pergerakan itu ciri dan sifat makhluk, dan Allah mengatakan dia tidak sama dengan apapun. Itu cara dia begitu. Tapi Allah kata begini, awak bagi makna kat perkataan tu, that's the problem. Tak boleh tak makna begitu, sebab mana hakiki ini yang dipelopori fahaman oleh Ibn Taymiyah, dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab, dibawa oleh mereka yang berfahaman Wahabi, marah sebut Wahabi, mengaku Salafi. Semua tu sambung. Okey. Jadi kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenar, Allah tidak bertempat dan tak boleh kata Allah kat mana-mana. Nanti Allah ada kat jamban lah apa, tak boleh. Kenapa tak bertempat? Kesiannya Tuhan dia tak ada tempat. Justru itu lebih menunjukkan keagungannya kerana dia tidak perlukan tempat. Seorang yang kaya tidak memerlukan kepada apa dan siapa. Betul? Anda tidak kaya kerana Anda masih memerlukan tandas untuk buang air. Jadi kalau kita rasa kaya, cepat-cepat ingat Anda tak kaya. Anda tidak kuat walaupun badannya sadu dan besar. Sekuat-kuat badan ketika mati diangkat orang. Ya, justru begitu. Baik. Jadi kembali kepada bagaimanakah sebenarnya bentuk pembicaraan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah. Nanti orang awam yang tidak mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkesimpulan, oh Allah datang. Apa maksud wajah Rabbuka dalam ayat? Datang kekuasaannya, takwil lagi. Kita kena takwil, alihkan makna kepada makna yang layak dan menyucikan Allah dengan dalil, bukan suka-suka ubah bang. Bukan suka. Itu adalah metodologi kaedah takwil. Boleh ke nak takwil-takwil, nak tukar mana? Boleh. Imam Bukhari mentakwil wajhun kepada zat bukan muka. Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil. Rujuk kita adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Nihayatul Mubtadi'in li Ibn Hamdan. Apa benda situ? Waqala
anallaha jismun la kal ajsam faqad kafar. Kafir terus. Dalam kitab tu saya tidak menuduh-nuduh begitu saja, menjisimkan, menfizikalkan Allah. Itu golongan mujassimah. Ya, cuba tanya kawan, Allah kat mana? Atas arash, confirm terkena fahaman tu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, macam mana ni? Habis tu cakap macam mana? Kalau Allah tak datang, nak cakap-cakap macam mana? Allah tak datang, tak bercakap. Kalau tak datang, maknanya dia bergerak. Moving, the movement is another sign of creation. Muhdas, benda baru. Jadi suatu kita rujuk, kita berguru, kita mengaji, antaranya dalam kitab. Banyak disyarahkan, saya petik satu saja. Nurul Zolam, Syarah Aqidatul Awam. Dia mengatakan apa? Disingkap hijab antara Allah dengan Nabi Musa AS, sehinggalah Nabi Musa AS boleh mendengar kalam Allah. Kullu mawjudin yasihu ayyusma' wa yura. Ini dia punya kaedah. Sesuatu yang wujud, sifat kalam kan ma'ani, berarti wujudi. Itu boleh didengar dan boleh juga dilihat. Jadi disingkap. Dengar macam mana? Wallahualam. Sebab itu bila berbicara, saya tak masuk lagi ni, saya nak ceritakan senario di antara Nabi Musa AS dengan Allah. Ketika dia berbicara, bukan makna berdepan-depan dan sebagainya. Disingkapkan tabir, hijab, blok. Kita ni ada blok. Kalau kita belajar dalam hati kita ni ada hijab. Itu yang tak nampak benda-benda yang ni. Hati kotor lah. Hati kotor. Itu hati keras semacam tembak sana, tembak sini semacamnya. Bila disingkap hijab, maka Nabi Musa mendengar sangatlah sedap bunyinya. Dalam kitab-kitab tauhid itu disebut. Terlalu sedap, terlalu enak mendengarkan kalam Allah, sehingga bila dia turun, atau 40 days bermunajat, dia turun balik daripada gunung tu, dia tak mau dah dengar suara orang lain. Tak sedap. Habis itu macam mana dia nak berdakwah kalau dia tak mau dengar suara orang? Maka dalam Syarah Nurul Zolam, Syekh Nawawi Banten, orang sebut dia Nawawi Sani, very prolific ulama, 18 something lah, wafatnya juga di Mekah. Dilupakan oleh Allah SWT akan perkara itu, barulah dia mendengar kepada suara-suara makhluk, suara-suara manusia yang lain. Sebab itu ada kitab-kitab sejarah yang menukilkan bahawa Nabi Musa itu digambarkan orang yang memakai jubah dengan hud. Hud apa tu? Sarung tu lah. Okey. Okey, jadi macam mana kalau nak cakap disingkapkan hijab sehingga Nabi Musa boleh mendengar kalam Allah. Dia inilah yang mendapat julukan, mendapat label yang sangat unggul, kalimullah. Nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu cerita dia begitulah. Siapa lagi satu lagi? Apa Nabi Musa pernah minta? Dia minta nak tengok Allah. Dia nampak tak? Tak sempat nampak. Hanya bertajalli dan dia jatuh pengsan. Ini dalil bahawa Allah boleh dilihat di hari di syurga nanti. Bukan di sinilah, bukan di alam sini. Okey, berdalilkan. Kerana kalau Allah tidak boleh dilihat, buat apa Nabi Musa nak minta tengok? Nabi bukan bodoh, sebab tu wajib belajar ni sifat 20. Apa sifat yang pasti ada bagi Nabi? Apa? Sidik apa? Dia mesti jujur. Dia ngomong orang goroh. Jujur, dia apa? Bijaksana, fatonah. Bijaklah. Nabi adalah seorang yang paling bijak pada zamannya di kalangan kaumnya. Nabi Musa bijaklah tu. Nabi Muhammad bijak. Seorang Nabi diutus adalah orang yang terbaik, yang paling bijak, yang paling benar dan menyampaikan risalah.
So the smartest, the most genius person among the group of people of Bani Israel is Nabi Musa alaihi salam. Sebab itu ketika satu umatnya bertanyakan, ya hai Musa, siapa yang paling pandai, siapa paling bijak dan berilmu? Dia kata, saya lah. Bila kata saya begitu, tegurlah disebut bahawa ada lagi orang lebih pandai daripada kamu. Nama dia siapa? Khidir. Dalam kitab sebut Khadir. Tak kisahlah tu. Okay, Nabi Khidir. Okay. Itu mula perjalanan macam mana dia nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Poinnya ialah seseorang yang nak belajar dengan seseorang mesti datang berjumpa dan minta izin. Tu adab dia. Kata izin, saya nak belajar ni, datang rumah. Okey. Oh, saya tak sempat, minta maaf. Kena ada izin sebagai adab. Apa Nabi Khidir kata, kau tak mampu ikut aku. Sampai 3 kali peristiwa-peristiwa itu memang ternyata tidak mampu. Dan itu kenapa? Sebab syariat Nabi Khidir dengan syariat rules regulation, peraturan Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah berbeza. Sebab Nabi diwahyukan. Nabi Khidir diwahyukan ketika dia menebuk kapal dan seumpamanya, ketika dia membunuh kanak-kanak, dia membunuh jiwa, itu mengikut wahyu yang sesuai dengan syariat dia. Dan Nabi Khidir itu diberikan satu ilmu namanya apa? Ilmu laduni. Ilmu laduni ini ada, jangan tak percaya. Budak tu darjah 1 tapi dah macam level dia tu boleh tahu tentang fizik budak tingkatan 5. Kadang-kadang ada orang macam tu. Ya. Dibagilah. Okey, tapi bukan senang lah. Alright, takrif sifat kalam ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati, sifat yang ada, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. What's the meaning of Ta'ala? Tanazzaha. Ta'ala bermakna tanazzaha, yang suci. Apa maksud suci? Tak sama dengan apa pun. Sifat tu wujudiyatun, ada, boleh nampak, bukan hanya bayangan-bayangan. Lau kushifa 'anal hijab la ra'ainahu. Kalau nanti kita tersingkap hijab, kita boleh nampak sifat tu. Okey, sifat tu dia mesti berdiri pada zat. Boleh nampaklah Allah berbicara, tapi bukan di sini. Tak payah fikir itu lagi lah. Kita mengimani bahawa dia punya sifat berbicara. Qa'imatun bizatihi, yang berdiri atas zat. Apakah peranan dan fungsi zat? Fungsi zat adalah fungsi sifat, berdiri di atas zat. Tu peranan dia. Peranan tambahan ta'alluq kepada sifat kalam, ada peranan tambahan dia. Okey. Apa sifat kudrah, berkuasa? Peranan utama dia berdiri atau ada pada zat Allah. Peranan tambahan ta'alluq dia adalah mengada atau meniadakan kepada perkara yang mumkinat. Tu ayat dia. Saya nak tengok jawab begitu. Okey, jadi sifat itu ada berdiri pada zat Allah Ta'ala, munazzahatun anit taqaddumi wa ta'akhur. Satu sifat yang wujudi adalah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang maha suci daripada terdahulu. Maha suci maknanya dia tidaklah begitu, tidak maha suci daripada terdahulu, wa ta'akhur terkemudian, wal lahni kesalahan, wal i'rabi i'rab. I'rab ni dalam bahasa Melayu apa kita kata? Kita boleh kata hadza rajulun sahihun. Ini seorang lelaki yang sihat. Dulu standard belajar apa? Muhammadun talibun. Muhammad seorang penuntut. Muhammadun mubtada marfu' bidham dhammah. Itu dia punya i'rab dia tu. Ustaz-ustaz tahulah ni. Kalau tak tahu belajar balik. Talibun khabar marfu' bidham dhammah. I'rab dia kena hurai, ni jadi apa, oh ni jadi subjek, ni jadi predikat dan bla bla bla. Tu maksud i'rab. Was-sihhatu wal i'lal, daripada i'rab sihat ni sahih lah. Ada huruf sakit dan ada huruf yang huruf mat tu kita sebut huruf mu'tal, huruf illah. Sebab bahasa Arab ni dia basic dia adalah 3 huruf.
Fi'il madhi kan, zahaba, standard lah budak, zahaba, kataba, menulis, zahaba pergi, darasa, belajar. Itu sehat sebab di dalam kataba, kitab kataba menulis tidak ada huruf mu'tal, tidak ada huruf illah, alif wawiyah. Ada yang antara 3 huruf tu jenis dia ada huruf mad, maka disebutlah fi'il tu fi'il mu'tal, mu'tal ajwaf, mu'tal akhir dan sebagainya. Ada pula mu'tal fi'il lafif makrun mafru', dan itu dalam ilmu saraf. Baik. So kata Allah itu tidak terdahulu, tidak terkemudian. Okay, kalau saya sebut begini, harimau itu cantik, mana dulu? Perkataan, susunan perkataan. Harimau itu cantik, mana dulu? Harimau lah. Last apa? Cantik. Jadi kalam Allah bukan begitu. Kalam Allah bebas daripada ada dulu, ada tengah-tengah, ada ujung dan sebagainya. Kita akan hurai, benda ini panjang lah. Baik. Dan lain-lain, maka ia berta'aluk, ia bertugas seperti mana ta'aluk ilmu daripada segala yang wajib, mustahil dan harus. Ta'aluk ilmu apa? Perkara yang wajib, mustahil dan jaizat. Okey, ta'aluk sasaran. Sifat ilmu Allah, dia tahu apa? Saya kena turunkan level ayat tu, level perkataan nak faham tu. Okey. Allah sifat dia mengetahui, dia tahu apa, sasaran dia ke mana, ta'aluk dia ke mana, segala perkara yang ada. Perkara yang wajib Allah tahu, perkara yang mustahil Allah tahu, dan perkara yang harus Allah tahu. Wajib, mustahil, jaiz ni bukan wajib dalam syarak hukum tu. Okey, Allah itu satu. Wajib, mustahil ke harus? Wajib. Ni bukan belajar fiqh bang, ni belajar akidah. Allah tahu tak yang dirinya tu satu? Tahu. Allah itu 3. Wajib, mustahil, harus? Mustahil. Statement itu memberi implikasi hukum mustahil. Allah tahu tak dirinya bukan 3? Tahu. Sebab dia bertakluk kepada wajibat, mustahilat dan mumkinat. Okey. Jadi ta'aluk kalam itu sama dengan sifat ilmu tu tadi. Dia cakap apa? Ada perkara yang wajib, mustahil dan juga harus. Itu nanti kita hurai dalam bab ta'aluk. Okey, next. Sifat berkata Allah Ta'ala tidak ada huruf. Anda rujuklah kitab-kitab akidah Nasafiyah, termasuklah dia punya syarah-syarah dia, Hawashi dia, Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Okey. Orang mengatakan bahawa kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Okey, sifat berkata Allah Ta'ala tidak ada huruf, tidak ada suara. You look at the footnote below, 286, right? Okey, Aqidah Nizamiyah 287. Jadi sifat berkata Allah Ta'ala tidak ada huruf, tidak ada suara, 2 bibir dan lidah. Tak begitu. Okey, tengok nota kaki bawah. Kalam yang bersifat dengan tidak terdahulu, tidak terkemudian. Harimau itu cantik, harimau itu dulu, cantik kemudian. So kalam dia tu bukan bersusun begitu. Nanti saya relate lah dengan Quran dah ujung-ujung tu. Mungkin bila belajar ni, anda yang advance anda akan teringat. Habis tu kena pelan-pelan dulu. Kita layout basic foundation dulu ya. Ingat kalam Allah tu tidak ada kesalahan, tidak beri'rab, tidak ada sehat, tidak ada mu'tal, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada 2 bibir dan tidak ada lidah. Adalah sifat kalam ya, bagi Allah, bukan perbuatan berkata-kata. Alright. Faham ibarat dalam sifat kalam. Okey. Tengok atas tu silu.
Maha suci Allah daripada berdiam diri dengan tidak bercakap, dan Maha suci Allah daripada kerosakan batin, iaitu tidak mampu bercakap, sebagaimana yang terjadi kepada manusia ketika bisu tidak boleh bercakap dan ketika masih bayi. Sebab mustahil bagi Allah itu bisu. Okey. Sampai peringkat ini, kita kena tahu lafaznya itu bukan dari huruf, bukan dari i'rab, bukan ada awal dan bukan ada akhir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nanti perbincangan yang akan datang, jika sempat, dan saya kira anda boleh menerima lagi, boleh memahami, perbandingan akan dijalankan di antara Wahabi dan juga Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Qadim. Gara-gara ini Imam Ahmad bin Hanbal telah dipenjara kerana tidak mau mengakui Al-Quran itu baru ataupun makhluk. Habis itu saya pergi pameran dekat Yayasan Restu, orang duk tulis tu, bukan dia ke yang tulis? Betul? Ada tak soalan begitu? Mungkin anda bermain itu. Yang binding Quran tu siapa? Syarikat penceritakan. Cop KDN kat belakang tu siapa? Pun orang. Yang tulis hat tu siapa? Si Polan bin Si Polan. Macam mana tu? Itu madlul. Sebab itu nanti kita akan pergi. Sebab itu kalau ada mendalam dalam Fiqhul Akbar, saya mengatakan kita ada pembahagian kalam nafsi dan kalam lafzi. Ada tengok blog YouTube, orang hentam kalam nafsi ni apa, kalam lafzi tak ada. Okey, fahaman Wahabi memang dia tidak mengakui ada kalam nafsi bla 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 bla. Saya tengok YouTube baik-baik. Sampai anda tahu ni apa punya fahaman. Nanti kita buatkan dalil bahawa wujudnya kalam nafsi dan kalam lafzi, baru faham Al-Quran tu makhluk ke tak makhluk. Kan orang yang tulis, kenapa cakap bukan makhluk? Kan dakwatnya saya yang tulis ni. Orang budak-budak tahfiz belajar macam mana Rasam Usmani nak kan dia yang kenapa bukan makhluk? Setidak-tidaknya ada dua. Supaya merungkai pemahaman itu saya mengatakan di sini. Satu, kerana apa yang ada dalam mushaf Quran itu reflection kepada sifat yang berkata-kata Allah pada zatnya. Reflection, madlulnya, cerminannya. Sebab itu tidak boleh dikatakan dia sebagai makhluk. And the second reason, at least, this is narrated inside the dalam Fathul Majid. Bukan Fathul Majid yang fahaman Salafi Wahabi. Ada satu kitab Fathul Majid, Imam Syekh Nawawi Banten. Dia mengatakan kerana ia bukan dikarang oleh manusia. Anak faham tu nanti kita pergi jenis kalam-kalam ni baru nampak. Okey, baru nampak. Okey. Jadi next, di kalam terbagi kepada 4 bahagian ataupun jenis. Okey, wow nak pergi. Tapi dah habis. Jumpa lagi lah. Wow nak pergi jenis. Jenis ni penting. So types of Allah speech. Jenis-jenis kalam Allah ni nanti. Saya macam nak sambung, macam tak nak sambung. Saya dah dengar dah tu, jangan sambung dalam hati. Saya boleh dengar tu. Semua nak balik cepat. Okeylah, saya berhenti. Jumpa lagi 2 minggu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.